Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada cikgu-cikgu pada hari ini. Mohon cikgu-cikgu offkan dulu mic, okey? Beri laluan untuk saya memperkenalkan penceramah kita pada hari ini. Okay, hari ini kita akan belajar mengenai AnyFlip dan Auto Draw dalam PDPC. Saya kenalkan penceramah kita pada hari ini, Cikgu Zaf. Cikgu Zaf adalah rakan Task Force KPM saya, juga rakan tim My Digital Maker dan rakan JU e-didik saya. Okay, so kita amat bertuah lah hari ini kita bersama-sama dengan Cikgu Zaf untuk belajar mengenai AnyFlip dan Auto Draw. Okay, dalam kita punya PLC hari ini juga kita ada JU e-didik yang lain, Cikgu Jenny, Cikgu Liana, Dr. Ya, Basha saya. dan JU e-didik yang lain yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. So bila start sahaja presentation cikgu, diharapnya cikgu dapat menggunakan ruangan chat tu sebaik-baiknya, kurangkan berbual sebab ada perkara yang kita akan update di dalam ruangan chatting. Okay, kalau cikgu nak bertanya baru cikgu onkan mic. Okay, dan lagi satu cikgu, tolong jangan present apa-apa pada peserta lain. Sebab bila cikgu tekan present now, maksudnya screen cikgu tu di-sharekan kepada semua orang. Okay, dan akan mengganggu cikgu Zaf punya presentation. Okay, cikgu, kalau ada apa-apa persoalan selepas ini, cikgu tulis di ruangan chat. Okay, tanpa membuang masa, saya menjemput Cikgu Zaf untuk mengajar kita bagaimana menggunakan AnyFlip dan Auto Draw. Okay, silakan Cikgu Zaf. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Ngantuk lagi ni. Okey, hari ni sharing saya adalah berkenaan dengan AnyFlip dan juga apa namanya tadi, Auto Draw. Okey, yang pertama ialah AnyFlip. Mungkin ramai yang dah tahu apa itu AnyFlip. Okey, bagaimana cara untuk kita buat buku berkenaan buku secara digital. Okay, so boleh flip, boleh apa namanya, boleh touch, okay, daripada PDF sahaja. So, apa yang cikgu-cikgu kena ada pagi ni, satu file PDF, tak kira lah file PDF apa pun. Okay, so ready je. Kejap lagi kita akan gunakan file PDF tu dan kita convert jadi e-book. Okay, so kejap saya present dulu. Okay. Okay, saya minta semua buka browser, tak kira lah browser apa pun. Okay, masuk ke address yang ni. Okay, masukkan anyflip.com. Okay, sampai ke sini maknanya betul lah tu. Anda di jalan yang lurus tak? Alah, tiba rasa macam sunyi pula. Ada korang ni? Okay, ada. Okay, apakah yang dimasukkan dengan AnyFlip? Okay, so untuk yang mungkin first time,
Okey, yang tak pernah tahu apa itu AnyFlip. AnyFlip ni ialah satu website yang kita boleh convert file PDF kita, okey, menjadi satu e-book. Maknanya dia boleh jadi buku elektronik yang boleh kita selak-selak. Okey, mana hari ni saya akan ajar jadikan e-book, kemudian kita boleh letak sekali dengan muzik. So tak adalah lepas ni kalau kita baca buku, tapi kalau saya baca buku ada lagu lagi ngantuk kan. Tapi ada orang baca buku dengar lagu, okey, dia lagi semangat. Okey, so cikgu masuk pada website anyflip.com. Okey, apa yang cikgu kena buat dulu? First, untuk yang dah pernah ada account, just sign in. Okey, untuk orang yang first time yang tak pernah guna, okey, cikgu sign up. Okey, tekan button yang atas tu ni, sign up untuk first time Okey, yang pertama sign up. Okey, cikgu kalau nak senang, cikgu tekan create with Google sebab cikgu ada pada browser cikgu selalu dah ada email, dah ada ID. So senang cikgu pakai create with Google je. Kalau tak nak, cikgu boleh apa namanya? Boleh masukkan satu persatu email, password. Password ni okey, selalu menjadi kekeliruan pada cikgu ialah bila dia tanya email, dia tanya password tu, dia pergi masukkan email dan password email dia tu. So cikgu bahaya macam tu sebab kadang-kadang banyak terjadi yang bila sesuatu website kena hack, dia dapat chain reaction, dapat sekali email cikgu semua. Itu yang email cikgu jadi spam selalu kan. Okay, so masukkan email cikgu dan password untuk website ni. Bila masuk password untuk website ni, janganlah masuk susah-susah. Kan kejap lagi nak masuk balik dah lupa dah apa benda passwordnya. Dia punya buat password tak ingatnya. Okey. Macam nak masuk bilik kebal bank. Okey. Okey, dan kemudian dah masukkan email, dah masukkan password, dah retype. Retype ni type balik password yang kita masuk tu. Okey, kemudian tekan tick pada I'm not a robot. Okey, itu untuk security diorang lah. Dan tekan satu lagi tick pada by signing up ni. Dan kemudian cikgu sign up. Tapi kalau cikgu dah ada account, cikgu sign in. Saya dah ada account, so saya sign in. Okey. Ini adalah paparan utama untuk apa nama dia? Untuk AnyFlip. Okey, akan tertera di atas ni ialah free account. Okey, maknanya cikgu gunakan free account kat atas ni. Okey, upgrade kalau cikgu ada modal yang besar, cikgu boleh upgrade lah. Ambil premium, dia ada function tambahan. Okey, so hari ni target kita yang pertama untuk slot saya ialah kita siapkan satu e-book. Okey, paparan utama dia macam ni. Okey, cikgu kalau yang first time, dia akan create folder. Dia suruh cikgu create satu folder. Okey, so cikgu create lah apa-apa, bubuh lah, personal ke, sekolah ke, PDPC ke, Okey, dan bila cikgu dah create, dia akan keluar paparan macam saya ni. Okey. Okey Zaf, slow sikit Zaf. Slow cakap ke slow tunjuk ni? Slow tunjuk. Okey. Sebab lupa, sorry sebab cikgu nak sign up, so memang slow sikit. Saya dah sign up dah. Okey, kan tunggu lama sangat saya makan roti lagi kan. Okey, semua dah settle dah? Semua dah settle sign up? Belum lagi Zaf. Okey. Nama create folder tadi dekat mana Cikgu Intan Zaharia? Create folder, alamak, sebab saya dah pernah create sebelum ni, so dia auto masuk. Kalau cikgu first time sign up, okey, dan bila cikgu sign in, dia akan suruh create folder. Okey, kalau yang dah macam saya ni, macam mana nak create folder, cikgu tengok di belah kiri, ada satu My Flip. Okey, ada simbol tambah sebelah My Flip tu.
Okey, cikgu tekan simbol tambah tu. Okey, dia akan suruh create folder macam ni. Cikgu tekan new folder. Tekan new folder, letaklah apa-apa. Maknanya bila cikgu create folder tu, apa nama dia, cikgu tahulah mana personal, mana mungkin untuk PDPC, mana untuk apa nama dia, mana untuk sekolah kan. Okey. Oh, slow sikit cikgu. Cikgu Fatimah. Okey. Habis slow lah ni. Cikgu Pan, cikgu ya ibu ada tak minimum berapa muka surat? Setakat ni yang saya guna beratus-ratus muka surat pun tak ada masalah. Dia belum ada apa nama dia? Belum ada. Oh, minimum satu muka surat lah cikgu. Kalau tak ada satu muka surat, tak adalah ibunya. Okey, kalau dah Cikgu Hazlin, kalau dah sign up pakai email MOE, boleh tukar password tak? Boleh. Okey, boleh tukar password, tak ada masalah. Okey, cara nak tukar password, cikgu tengok dekat ruangan atas belah kanan tu ada account cikgu. Okey, tekan homepage. Okey, tekan homepage. Wait. Okey, ni untuk tukar password Tekan homepage tu. Okey, cikgu nampak tak di bahagian bawah sekali. Belah kiri ada setting. Okey, di situ personal information cikgu. Mana dia? Reset password cikgu. Cikgu ada tekan reset password. Ni saya pun guna email MOE. So, cikgu masukkan password yang sekarang. Masukkan new password cikgu. Ni dah dengar dah. Betul lah setting app ni. Umi yang tak percaya kakak. Nak ambil lah. Benda ni lah kat setting ni. Benda ni ada setting dia. Tak ada semua setting ni. Cikgu Suhanaria. Tutup mic dulu cikgu. Habis semua orang dengar. Dah dengar tu. Cikgu Suhanaria. Tutup mic dulu. Habis kami dengar perbualan cikgu tu. Cikgu Habidin pun tutup mic ya. Untuk belakkan orang mic dia pun buka tu. Cikgu Suhanaria. Minta tutup mic. Tak sedar tu. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, semua dah apa namanya tadi dah dapat sign up ke? Zaf, diorang ada verify code lah. Okey, saya lupa. Okey, kalau first time cikgu sign up, dia akan minta verify code. Okey, so apa yang cikgu kena buat? Okey, kalau cikgu guna Google, cikgu masuk balik email Google cikgu tu. Okey, kalau ID e-didik, cikgu masuk email ID e-didik, dia akan hantar satu kod. Okey, kalau cikgu guna ID MOE, cikgu masuk kat Gmail, login dengan ID MOE tu. Nanti buka Gmail. Macam mana? Verify code ambil dalam Gmail. Okey, betul cikgu. Nak tanya, saya pernah create account Netflix tapi guna Gmail personal. Boleh tukar ke Gmail MOE? Okey, tak boleh cikgu cuba sebab email tu dia berdasarkan pada account email tu. So, cikgu kalau nak tukar ke MOE, cikgu create je new account. Okey, so saya ulang cikgu. Mana nak ambil verify code tu, cikgu buka email cikgu. Kalau cikgu dah set di handphone email tu, dia akan masuk dalam Gmail. Okey, lepas tu nak create. Okey, cikgu Siti Zaitun kejap Ramai yang sangkut lagi ni. Okey. Okey, dah dapat. Okey, dah dapat dah ni. Okey, so kita mulakan dengan mana paparan tadi?
Okay, so sekarang cikgu sekejap Hello? Hello. Okay, cikgu mana? Tak, sarung tangan plastik untuk cuci-cuci. Harap semua Itulah, kalau tak ada boleh Cikgu dengar I ni, matikan kalau macam mic doktor pakai tu, dia cikgu. boleh pakai buang kan. Ada ke? Dia sakit dunia dengar ni. Tak, kalau ada yang pakai buang tu pun tak apa sebab nak lantai pakai klorok tu kan, nak perah-perah mop. Ada sama je lah. Pingsan tu Cikgu Safinas. Kan dah pesan jangan pingsan. Okey, kalau ada yang nipis beli yang nipis. Lepas tu boleh buang aja. Kalau yang tebal tu sayang punya buang. paparan ni. Kalau ada yang nipis boleh nipis lah. Kalau tak buat macam mana? Cikgu Nuraini off mic ya. Tak lagi Dah kena buang habis dari dah, grup kawan. kan susah. Cikgu Narain habis satu dunia dengar cikgu sembang pasal apa tadi. Sorry. Tak perasan. Cikgu Syafinas please stop presenting. Cikgu Syafinas. Tak apa Zaf. Zaf tekan Zaf punya present nanti boleh take over daripada Cikgu Syafinas. Okay, sekejap. Oh, gatal tangan Cikgu Syafinas ni dia tekan sana sini tu ha. Tak tahu nak cancel macam mana kan tu. Tak perasan tu. Tangan ni. Dia tak perasan tu, Cikgu Rimi. Dok dia tak pakai sarung tangan tadi Cikgu Nuraini baru nak pergi beli. Ada ya. Alright Zaf, continue. Okay. Saya ulang balik cikgu. Tadi ada yang rampas kuasa ni. Okay, mana ni nak pergi yang paparan tadi ni? Ya. Okay, so saya teruskan Okay, yang pertama tadi cikgu tekan, okay kalau cikgu baru login dia akan ada keluar paparan saya tadi ni saya pula dah tak ada dah. Saya dah tertekan yang lain. Okay, so saya back balik. Okay, ini folder saya. Okay, so okay ini paparan yang utama, yang pertama. Okay, saya terangkan sedikit. Yang pertama ni, yang biru ni add new book. Yang warna orange kot. Orange ni, okay ini kalau cikgu nak batch upload, maknanya cikgu nak buat sekali serentak 4-5 apa namanya e-book. Okay, cikgu boleh buat batch upload. Okay, tapi saya recommend cikgu buat satu-satu lebih mudah Okay, ada yang tanya saya berapa maksimum muka surat tadi. Setakat ni ada yang 200 lebih, 300 lebih, 400 lebih muka surat pun saya pakai okey je, tak ada masalah. Okay, dia tak ada restriction. Nanti kejap lagi kita tengok apa perbandingan antara free account dengan yang berbayar Okay, so langkah yang pertama cikgu tekan add new book. Okay, tekan add new book. Okay, dia akan keluar paparan macam ni. Okay. Yang pertama cikgu tekan upload your PDF. Bukan merah tu. Cikgu sekarang merah. Garam merah. Pink. Garam mahal. Ya, dorang suruh buka. Okay. Cikgu Syafinas. Seksi sangat tu.
Kan ada tulis tu nak. Cikgu Syafina matikan webcam. Cikgu Suanaria minta matikan mikrofon. Ke dia tak ingat nama dia Suhanaria ni? Cikgu Suhanaria kan habis bongkar rahsia marah anak kan? Setting dulu. Tekan pada gambar cikgu. Okey. Okey, so saya teruskan Okey, saya ulang sekali lagi cara untuk bagaimana kita nak up PDF kita. Tekan upload your PDF. Okey, dia akan keluar paparan. Okey. Cikgu cari mana file PDF cikgu. Kalau cikgu ada apa-apa file dalam bentuk Word, okey, cikgu jadikan dia PDF. Okey, ada yang tanya saya macam mana nak tukar PDF daripada Word. Okey, cikgu buka Word. Masa cikgu save. Okey. Masa cikgu save. Macam biasa ni. Okey, cikgu tengok ni Word document, save as type Word document. Cikgu savekan sebagai PDF. Okey, so cikgu save dalam PDF dan cikgu tekan save, dia automatik akan jadi PDF. Apa sahaja file dalam Word, cikgu boleh tukar jadi PDF. Sama juga Word, Excel, PowerPoint semua boleh jadi apa namanya PDF. So kalau cikgu ada PowerPoint ke apa ke, cikgu nak jadikan PDF, cikgu save as dan kemudian pilih save as type PDF. So cikgu save dia akan jadi PDF. Okay, so saya sekali lagi, mana dia? Okay, sekarang, so saya upload PDF saya. Okay, saya pilih satu file. PDF. Pilih yang ringan-ringan lah, yang kecil je. Mana ni? Okay, saya pilih satu file saya open. Okay, dia akan upload. Okay, tu cikgu biarkan. Cikgu tengok di bahagian kiri ada title. Okay, title ni tajuk buku cikgu tu. So, cikgu masukkan apa nama tajuk buku, tapi bagusnya AnyFlip ni dia akan nama file tu. So, bila dia detect nama file tu, dia akan terus jadikan as a title. Kalau cikgu rasa nama file lain, tapi apa namanya, title sepatutnya lain, cikgu boleh type sendiri. Description ni, okay, contoh cikgu ceritalah, okay, buku ni adalah tentang, e-book ni adalah tentang panduan. Apa benda lah, cikgu ceritalah description dia, butiran dia. Keyword tak payah. Kategori ni, kalau cikgu rajin, cikgu carilah kategori apa cikgu nak masukkan buku ni. Tapi saya tak pernah mengguna kategori ni. Okay, yang ini di bawah kategori ada satu ruangan kotak tick. Allow reader to download PDF. Okay, kalau cikgu benarkan apa namanya orang yang tengok buku ni untuk download, cikgu tick. Dia memang dah auto tick. Tapi kalau katalah cikgu nak buku ni cuma cikgu nak share, boleh baca je, tak boleh download. So cikgu untick dia. So hilang untick tu, orang tak boleh download. Dia cuma boleh baca sahaja. So kalau cikgu tekan titik ni, dia boleh download. Okay, so dia tengah waiting lama. Okay, sekarang ni saya nak cikgu tengok pada bahagian edit book ni. Okay, ada book info. Okay, tadi kita dah tengok. And then kita tengok template. Kita biarkan dia sementara sebelah ni tengah upload. Okay, template ni kalau cikgu nak buku tu dalam apa namanya, dalam template macam mana corak di belakang dia. Okay, kalau saya tak pernah pun tengok benda ni. Malas nak tengok. Tu orang lelaki biasalah. Dia asal boleh je. Janji upload. Tapi orang perempuan dia nak, tak boleh ni. Nak kena colour background, kena sama dengan tudung dia. Kan? Kena sama tema baju. Dahsyat kan? Cikgu pilih lah template kat sini. Ada banyak tu. Mobile, float lah, segala macam lah. Okay. So next.
saya nak cikgu tengok pada advance. Okay. So kita upload buku. Okay, sekarang ni saya nak ajar cikgu bagaimana nak ada bunyi, ada lagu sekali dekat dalam apa nama dia, bila orang buka buku cikgu siap keluar muzik bagai semua. Cikgu letak muzik seram ke, buku panduan kan, panduan PDPC tapi cikgu letak muzik cerita hantu ke, baru betul takut orang semua kan. Okay, so cara dia, bahagian edit book, pergi pada tab advance. Okay, cikgu tengok dekat situ ada preloader setting, ada toolbar setting, ada display setting dan ada HTML setting. So sekarang ni untuk upload, untuk masukkan bunyi, saya nak cikgu klik pada display setting. Okay, bila pergi pada display setting, dia akan keluar macam-macam lah benda ni, background semua. Okay, sekarang ni cikgu cari satu sampai dekat perkataan. Okay, dia ada flip direction. Flip direction ni horizontal, maknanya kalau dia flip ke kiri ke kanan, ataupun kalau cikgu jadikan dia vertical, dia jadi atas bawah. Itu terpulang pada cikgu. Okay, kalau buku tentang dari bahasa Arab ke yang dia mula daripada kanan kan, so kita ambil right to left. Okay, so dia akan flip daripada apa nama dia, daripada kanan ke kiri. Okay, so sekarang ni satu lagi cikgu cari cara nak masukkan bunyi. Panjang sangat ni. Dah terlepas ke apa? Okay, kejap saya patah balik. Okay, shadow, cover, book. Cikgu dia punya setting dia banyak ni. So kadang-kadang terlepas pandang. Mana dia? Cikgu Zah, dia orang suruh ulang macam mana nak masukkan muzik. Okay. Cikgu Zah, minta maaf, saya tertinggal bahagian yang left right tadi tu. Boleh ulang bahagian tu dulu tak sekejap? Okay, kejap Terima kasih. Mana ni time-time nak tunjuk ni, time ni tak jumpanya. Okay, jumpa dah, sorry. Okay, saya ulang balik cikgu. Yang pertama, bagaimana nak setting untuk tukarkan flip dia. Biasa kita guna flip daripada kiri ke kanan. Okay, ada cikgu mungkin dia upload buku, buku tu memerlukan flip daripada kanan ke kiri. So, pergi pada display setting, advanced display setting. Okay, cari scroll sampai dekat perkataan book margin on mobile. Book margin on mobile ada satu right to left. Yang ini kalau cikgu right to left ni kanan ke kiri. Okay, daripada kiri ke kanan, okay, cikgu tik kan dia akan jadi no. Maknanya dia akan flip daripada kiri ke kanan. Okay, so saya ulang. Cari dalam advanced display setting. Okay, kemudian scroll sampai perkataan book margin on mobile. Okay, kemudian turun ke bawah sampai jumpa perkataan right to left. Okay, bila cikgu tekan right to left, dia ada perkataan no. Kalau cikgu tick, maknanya dia akan jadi left to right. Okay, kalau cikgu untick, dia macam biasa. Right to left, right to left. Okay, kemudian flip direction.
di bawah dia ada satu perkataan flip direction. Kalau apa nama dia, flip daripada atas ke bawah. Okey? Daripada atas ke bawah lah, daripada bawah. Okey, dia flip daripada bawah. Okey, dia selak buku tu, contoh buku tu bindingnya di bahagian atas lah maksudnya. Cikgu tekan vertical. Kalau horizontal macam biasalah kita flip buku. Okey. So dapat saya baca sebab saya tak baca chatting. Okay, saya tengok chatting balik. Okey, amboi laju. Right mana ni? Cikgu Sofia, laju betul. Dah habis slow dah tu. Okey, nak slow lagi. Okey, saya ulang sekali lagi bagaimana nak tukar flip dia daripada kanan ke kiri. Okey, menjadi kiri ke daripada kiri ke kanan menjadi kanan ke kiri. Okey, cikgu tengok pada tab book info, template, advance. Okey, tengok perkataan okey, kemudian pergi pada display setting. Okey. Perkataan dia ada preloader, toolbar, display setting. Tengok dalam display setting. Okey, kemudian bawah lagi cari perkataan book margin on mobile. Okey. Okey, scroll sampai jumpa perkataan yang pertama right to left. On kan right to left tu. Okey. Kalau cikgu tak nak, cikgu nak macam biasa, biarkan je. Okey, bila cikgu on kan, cikgu tekan dia ada titik. Dia takkan tukar jadi yes, dia tetap no Okey, kemudian flip direction. Flip direction ni cikgu biasa flip daripada ke tepi, ni kita flip daripada bawah. So cikgu boleh tukar vertical ataupun horizontal. Okey, so sekarang saya masuk share buku ni. Okey, nanti saya share. Okey. Sekarang ni bagaimana kita nak masukkan muzik. Okey, muzik pula masih lagi dalam tab advance tadi. Okey, cikgu pergi pada perkataan toolbar. Okey, toolbar setting ni. Okey, cikgu scroll ke bawah. Pelan-pelan scroll sampai jumpa perkataan. Mana ke? Sound button. Cikgu jumpa perkataan sound button. Okey, kemudian cikgu nampak tak dia kata page down. Kalau cikgu nak flipping ni berbunyi, ada bunyi macam dia, cikgu tick kan. So bila dia selak tu ada bunyi macam bunyi kertas tu. Okey. Dan yang kedua, bagaimana kita nak jadikan buku ni sepanjang dia buka buku ni ada music. Cikgu nampak tak background sound? Okey, cikgu tekan pada kotak dalam background sound tu. Dia akan keluar perkataan select file. Okey, cikgu select file. Okey, dia akan minta cikgu cari apa sahaja lagu. Okey, cikgu ni lagu mesti dalam format MP3. Alamak, saya ada ke MP3? Sejak saya guna Spotify ni, dah tak download dah lagu-lagu. Ya, kalau ada. MP3M. Okey, ada. Buku apa namanya, buku panduan ni letak mengaji. Okey, jaga. Nampak mana. Okey lah, saya letak lagu apa-apa je lah. Saya letak music untuk video. Okey. MP3. Okey. Ambient lah. Okey, ambient. Saya open. Okey, dia akan upload. Cikgu tengok proses uploading. Tunggu kejap. Okey, bila sound cikgu dah di-upload, dia ada cikgu nak confirm, cikgu dengar dulu. Okey, ada. Okey, betul. Okey,
kemudian number of repeat. Okey, kalau cikgu nak apa nama dia sekali je sampai habis, okey cikgu tekan 1. Tapi kalau cikgu nak apa nama dia sepanjang masa tak habis-habis, number repeat, cikgu repeat lah 10 kali pun. Sampai muntah orang yang baca buku cikgu tu dengar lagu tu. Okey. Cikgu boleh letak muzik cerita Jaws ke, berdebar-debar baca buku tu kan. Okey. Dan kemudian dah settle dah benda tu, cikgu tekan apply changes. Nampak tak perkataan apply changes yang berkelip-kelip tu? Tekan apply. Okey, kejap. Cikgu tengok. Okey, test balik. Cikgu tekan. Tengok, dah ada dah. Kalau cikgu nak pakai boleh, nak tekan arrow tu pun boleh. Cikgu nak touch pun boleh kalau di handphone. Kalau di apa nama laptop pakai mouse je. Okey, kemudian cikgu nampak tak di bahagian atas tu ada satu perkataan select version. Satu flash, satu HTML5. Okey. Sekarang ni kebanyakan kita jarang kita gunakan flash dah. Kita gunakan HTML. Okey, dan kemudian cikgu tekan save and close. Okey, cikgu Shoba minta cikgu boleh ulang semula but add music. Cikgu Azrul tanya boleh tak insert banyak lagu. Alamak saya tak pernah test lah banyak lagu. Okey, kita cuba sebab selalunya satu lagu je. Cikgu kalau buku tu panjang, cikgu letak music macam nak tidur tu. Pengsan orang baca tu. Okey. Cikgu Wan Pendi ulang-ulang ter-exit pula. Cikgu exit betul mana cikgu? Okey, kejap jangan takut. Yang ni saya tunjuk laju. Sekejap lagi kita tengok satu step, satu set lagi Okey, saya ulang bagaimana nak letak music. Okey, cikgu pergi pada advance, tab advance, tengok pada skrin tu advance. Okey, cikgu tengok toolbar setting. Cikgu scroll pelan-pelan, laju-laju. Okey, pelan-pelan laju-laju pula. Cikgu scroll pelan-pelan sampai jumpa perkataan print button, sound button. Okey, cikgu tengok sound button. Okey, kalau cikgu nak bagi orang yang tengok tu boleh print buku cikgu, cikgu tekan yes pada print button tu. Tapi kalau tak nak, tak payahlah, cikgu bagi dia download je kan. Okey, so sound button. Macam kalau ni saya buku pengurusan sekolah bulan 12 dapat kan. So kita letak lagu. Kita letak lagu berdebar-debar. Kenapa? Sebab semua suspend tahun ni nak pegang jawatan apa kan. Okey. So cikgu tekan sound button. Cikgu tengok background sound. Okay, sebab saya ni dah upload dah tadi. Okay, cikgu background sound, cikgu tekan pada kotak sebelah perkataan background sound tu. Tekan select file. Kalau kata dah upload macam ni, alamak lagu ni tak sesuai lah nak bubuh lagu negaraku. Mampus cikgu. Bagi buku ni semua berdiri tegak kan. Okay, so saya delete file. Okay, dia keluar macam ni. Saya tekan lagi sekali pada situ. Saya select file. Okay, so select file carilah. Saya bubuh lagu baru pula lah. Lagu Happy Birthday pula lah. Tak ada. Dia bukan MP3. Saya check MP3 je lah. Sebab ni semua lagu untuk buat video ni. Bagi yang suspend lah opening tu. Epic. Berdebar pula tengok kan. Okay, open. Dia akan upload. Sampai dah upload, nanti bila dia akan keluar simbol garis-garis macam apa ni, kalau orang yang apa masuk wad tu. Betul lah tu. Tak puas hati cikgu tekan play tu. Okay, next. Cikgu pergi number of repeat. Dia memang -1. Okay, so cikgu tambahlah 10 kali ke 20 kali ke.
Okey, tadi saya tak cuba pula banyak file. Okey, sekejap saya cuba. Mana tahu boleh banyak file sekali. Saya dua. Oh, tak boleh cikgu. Maknanya satu buku cuma satu file sahaja. Syam, aduh tak ada file lagu. Nyanyi je lah. Okey, cikgu Pan Cikuan. Cikgu, adakah perlu bayar setelah banyak kali digunakan? Sebab jumpa ada bahagian pricing. Okey, bahagian pricing tu kalau kita nak gunakan premium version. Okey, setakat ni yang saya guna, dia akan bagi free berapa puluh kali apa namanya, orang view pun dia tak ada masalah. Cuma apa nama dia, kalau lama tak guna, tak ada orang buka. Contoh saya rasa 4 orang buka, dia automatik akan delete. So cikgu kena buat sekali lagi. So cikgu pastikan, katakanlah buku pengurusan sekolah tu sekali-sekala suruh diorang suruh kita ke buka je. Buka link yang kita bagi nanti, buka view sekejap, okey biar supaya dia jadi aktif terus. Okey, Tan Ling Zi, -1 tu apa maksud? -1 tu maksud dia tak repeat. Sekali je lagu tu. So cikgu jadikan dia berapa kali. Okay, next. Aduh, bateri laptop Kong. Cas lah cikgu. Okay, nak tanya kenapa ikon apply changes tu tak boleh klik, dia jadi pudar. Maaf, minta patah balik pudar. Tak tahulah cikgu. Cuba cikgu upload. Adalah benda tak betul tu. Siti Zaitun, Cikgu Zah boleh tukar lagu. Baru saya tunjuk tukar lagu. Okay, tekan balik pada advanced toolbar setting tadi. Nak tukar lagu. Cari background sound tu balik, tekan dekat file lagu tu, delete file tu, kemudian kita select file baru. Okay, select version. Okay, select version Flash or HTML, apa beza? Flash ni sekarang kebanyakan web dah mula tak support Flash cikgu, so better cikgu Punita ambil HTML. Okay, beza dia ialah dari segi format je. Kan saya ceritakan tak faham kan? Okay. Bila pudar kena re-upload. Yang apply changes tadi Apply change tu kalau dah pudar cikgu kena re-upload. Okay, dah teruk dah tu. Kalau pudar tu habislah cikgu. Okay. Okay, betul juga. Cikgu Sofian kata button tu pudar sebab upload PDF belum lengkap kot. Okay, mungkin proses uploading cikgu belum settle lagi. Cikguku, music kena download lah cikgu. Kalau tak download mana nak letak. Ada satu lagi cara, cikgu upload buku ni kemudian orang buka cikgu nyanyi kat tepi. Okay, file boleh edit ke pasif, kena buat semula. Okay, cikgu nak edit apa ni? Nak edit kandungan file ke apa? Kalau kandungan file tak boleh dah edit, tapi setting boleh edit. Ambil kat mana music tu Cikgu Zurina? Kat mana-mana cikgu nak ambil lah Okay, Cikgu Zurina jenuh nyanyi kat tepi. Itulah. Hanya boleh download satu Ya, satu-satu cikgu. Kalau upload boleh banyak, download satu-satu lah. Okay, nasib suara sedap. Version freeware, okay, version freeware ni nanti kita tengok kita tengok apa perbezaan dia nanti kejap lagi. Tunjuk buta edit, saya dah berjaya. Sonok dapat baca buku. Untung lah cikgu. Saya kalau dengar sambil dengar lagu ni, tak seronok dah, lelap takut kau. Alamak, saya punya buku terbalik. Kat mana dah nak setting ni? Alamak, saya pun tak tahu cikgu punya terbalik macam mana ni. Okay, boleh delete kan kalau kita salah buat. Okay, sekejap lagi kita tengok. Okay, ada satu website yang paling bagus untuk cikgu download lagu MP3. Nama website. Okay, nama website tu cikgu search je MP3 Juice. MP3 titik pula. mp3juice.com. Cikgu cari mp3juice.com ni, dalam tu ada banyak lagu, download lah cikgu. Saya pun dah berjaya lagu nasyid tapi buku fizik. Okey Cikgu Rohana, bagus. Insaf budak-budak tu baca buku fizik tu. Okey, saya buku fizik okey, tapi kalau buku biologi tu
Tak payah bobo lagu pun. Tengok cover je dah tidur dah. Okey. Oh, Cikgu Zurina tanya macam mana nak masuk lagu. Okey, saya ulang sekejap lagi Okey. So, kejap lagi saya akan ulang step ni lagi sekali sebab nak menghabiskan masa. Okey, so saya terus dulu go on untuk mungkin yang dah masuk lagu tadi. Okey, tekan save and close. Okey, bila cikgu tekan save and close, tahniah cikgu dah berjaya. Okey, tapi cikgu berjaya letak buku tu dalam cikgu punya collection. Macam mana kita nak share pada orang Okey, cikgu. Bila cikgu dah upload, dia akan ada dalam folder cikgu macam panduan yang saya tunjuk ni. Okey, so cara dia cikgu tekan je. Okey, buku tu. Okey, cikgu dia akan keluar dua paparan. Satu URL of anyfleet.com. Satu lagi original link. Okey, tu pulang pada cikgu. Okey, cikgu tekan mana-mana. Original link pun tak apa. Bila cikgu tekan, dia terus akan buka lah paparan ni. Siap dalam buku cikgu. Okey, cara nak share pada orang, copy je URL kat atas ni. Copy. Paste lah kat mana-mana cikgu nak. Okey, saya dah siap buku ni. Siapa nak tengok, boleh tengok Cikgu share dekat Telegram, kat WhatsApp, kat Facebook, kat mana? Google Classroom. So, cikgu bagi buku tu dalam bentuk Anyfleet, bentuk e-book. Kenapa tak ada presentation? Keluar gambar cikgu apa tu? Cikgu Jamiah, alamak, saya tak check. Saya dah kena ni ke? Kak Zaf okey je, kita orang nampak. Risau juga. Sebab rampasan kuasa sekarang mata-mata. Okey, siaplah buku saya ni bolehlah flip. Dia siap lagu. Nyesal pula saya masukkan lagu saya ni. Cikgu tak dengar lah, saya dengar sebab saya mute. Okey, siaplah. Buku ni cikgu jangan risau. Ni saya buat sebab atas permintaan kementerian. Saya dah mula share, nanti saya share lagi sekali Okey, dalam ni saya suka sebab semua ada gambar saya. Okey, so saya ulang cikgu. Nak share pada kawan-kawan, cikgu copy link di atas ni. Okey, kemudian cikgu paste lah dekat mana cikgu nak share. Okey, siapa yang dah siap, nanti share lah link tu Okey, share lah link tu dalam grup e-didik kita. Tapi janganlah share benda-benda yang sensitif, rahsia rahsia kerajaan ke apa, cikgu janganlah share dalam grup. Kalau setakat macam buku ni tak ada masalah Okey, saya ulang sekali lagi cikgu, saya tutup dulu. Okey. Saya akan tunjuk daripada awal cikgu Nazia. Alamak, ulang tertinggal. Okey, tak apa saya ulang, jangan risau. Cikgu boleh tak gabung banyak buku? Okey, cikgu nak gabung macam mana Cikgu AK Sapri ke Sapri ni? Okey, boleh tak gabung banyak buku? Cikgu nak dalam satu file tu semua buku bersama-sambung ke atau satu buku? Saliza Ahmad, buku tak boleh buka. Tak boleh buka, tutup cikgu. Nak buku cikgu add. Cikgu sama nak buku cikgu add. Buku mana ni cikgu? Cikgu Nur Farifan dekat mana dah setting dari kiri ke kanan? Kejap lagi kita tengok balik. Cikgu Zurina saya tak nampak presentation. Alamak Cikgu tekan pada nama saya tu. Ada dua. Satu nama saya. Satu lagi untuk presentation saya. Okey. Ulang please. Okey, kejap saya ulang. Jangan takut. Banyak dah ni. Okey, dah siap semua tekan. Cikgu Syafarina dah siap, tekan save and close. Okey, bersambung binding. Bersambung dia tak ada function sebab kita cikgu Sapri dia tak boleh bersambung, tak boleh binding sebab kita pakai free kot. So caranya cikgu sambung through file PDF tu sendiri. Cikgu pakai PDF editor, jadikan satu file. Lepas tu upload je satu file.
Best seronok murid nanti Cikgu Suryani. Bukan murid yang seronok, cikgu pun seronok sama. So time-time macam ni cikgu share buku ke apa ke, share lembaran kerja ke, bubuh kat WhatsApp parent. Wah, parent dia, wah bagus cikgu ni, hebat. Kan? Padahal cikgu baru belajar tadi. Kalau dah siap, cikgu Norma, kalau dah siap tiba-tiba baru nak masukkan muzik, boleh ke? Cikgu boleh edit. Baik, Cikgu Rasbi, maksimum berapa muka surat? Saya rasa belum ada lagi restriction. Nanti kita tengok apa perbezaan antara free dengan berbayar. Okey. Boleh Cikgu Siti Adibah, boleh share ke Google Classroom? Boleh cikgu. Link tadi tu cikgu share dalam Google Classroom. Cikgu buka assignment, kalau nak paksa murid baca, cikgu gunakan assignment, kemudian gunakan link. Kalau cikgu nak share je pada murid, cikgu gunakan material. Okey, Suryani hanya 250 belajarnya ibarat 1 dalam sejuta lah juga. Itulah Cikgu Suryani. Bukan 1 dalam sejuta. Dia sebenarnya 250 ni kira yang apa namanya limited edition. Okey, Siti Rohani, boleh tak kita gunakan apa-apa apps? Okey cikgu, PowerPoint atau Google Note. Boleh cikgu, tapi first cikgu kena download as, kalau Google, bukan Gnote, Google Slide kot. Okey, Google Slide cikgu download as PDF. Kalau PowerPoint cikgu save as PDF. Okey, Elmi Roziana, buat buku program tak payah bagi hard copy. Betul cikgu, tak payah bagi hard copy. Siap ada muzik lagi. Contoh mesyuarat agung PIBG ke, hari sukan ke, jimat ke, tak ada. Okey, bolehlah duit buku program tu kita buat t-shirt kita ke apa ke. Okey, boleh tak kita tukar nama link tu? Boleh cikgu. PPD, ni orang PPD ni. Okey, PPD Subis. Boleh tak kita tukar nama link tu? Boleh. Okey, cikgu boleh shortcut. Cikgu pakai shortening gg.gg ke, apa-apa saja shortening link. Okey, kemudian cikgu pendekkan link tu supaya lebih mudah, sebab link dia tu panjang kan. Nak hafal jenuh, so jadi kalau gg.gg buku PPD 1 contoh kan. Selepas pandang. Okey, saya ulang balik cikgu. Saya ulang balik dari, bukan Cikgu Aliza, saya bukan ulang muzik, saya ulang daripada awal balik. Okey. Kita mula, baru belum sejam lagi kan. Okey, kita ulang daripada awal Okey. So, saya ajar balik cikgu. Rasa macam berdebar pula kan bila senyap je kelas ni. Kalau kat kelas tu, kalau murid senyap ni saya risau. Okey. So, saya mula balik proses daripada awal. Okey, Wan Pendi, Wan Abdullah, macam mana nak jadikan QR code? Okey, kejap saya tunjukkan cikgu. Saya tunjuk balik bagaimana cara untuk upload dan kita pendekkan link tu dan kita jadikan QR code. Okey, so cara bagaimana nak buat e-book yang boleh flip-flip ni. Yang pertama, tekan pada add new book. Okey, keluar paparan macam ni. Okey, cikgu tekan pada upload your PDF. Okey, pilih PDF cikgu, kat mana cikgu save. Ingat saya ulang. File yang boleh di-upload adalah dalam bentuk PDF. Jadi kalau cikgu ada Word, save as PDF. Kalau ada Excel ke, PowerPoint ke, Google Sheet ke, Google Doc ke, semua jadikan save as PDF. Cikgu Faza, watermark image ni apa ya? Maknanya setiap muka surat tu ada watermark. Manakala cikgu punya bubur nama cikgu. Masa saya bubur Zafarul, keluar setiap muka surat tu ada dia tulis di background tu watermark saya. Okey, saya ulang. Okey, pilih buku, pilih file PDF mana-mana. Tadi saya guna Google Meet, ni saya guna okey, panduan PDPC open. Okey, dia akan upload. Okey, proses
Uploading tu cikgu biar je lah termenung kejap ke Okey, dan saya ulang, book info dia automatic ada title. Kalau dia akan apa nama dia, Siti Zaitun, tak boleh tukar PDF kan Cikgu Zah? Tak boleh tukar, maksudnya cikgu nak edit ke Cikgu Siti Zaitun? Kalau edit tak boleh lah. Nak edit kandungan tak boleh lah sebab dia dah jadi PDF. Okay, Cikgu Zurina try banyak kali still apply changes kabur. Alamak cikgu. Tak apa cikgu, tengok dulu nanti kita PM tepi cikgu. Sebab saya tak nampak apa masalah cikgu Cik Roslan, MP4 tak boleh cikgu. Dia support MP3 je. MP4 ke MP5 tak boleh. Fazan, number of repeat tu, Cikgu Fazan nak letak berapa kali lagu tu ulang, terpulang lah pada cikgu. Nak letak 100 kali pun tak apa. Berbuih mulut orang tu. Okay. Okay, lama pula upload. Okay, sementara dia uploading. Okay, cikgu, saya tak buka charger. Penat je saya cat. Okay. Sementara dia sebelah tu. Okay, cikgu tinggal file PDF cikgu must be less than 150 MB. Maknanya maksimum dia bukan muka surat. Maksimum PDF cikgu tak boleh lebih daripada 150 MB. Okay. So saya ulang lagi sekali. Cara upload tadi, bagaimana yang pertama, bagaimana nak tukarkan dia punya flipping kiri ke kanan, kanan ke kiri, atas ke bawah atau kiri ke kanan dah pening dah. Okay, advance. Okay, pergi pada display setting. Okay, cikgu scroll sampai jumpa perkataan, siapa tu? Okay, sampai Tak. Cikgu Marini off mic ya. Okay, sampai perkataan book margin on mobile. Okay, scroll sikit. Yang pertama, right to left. Kalau cikgu nak left to right, contoh buku Jawi ke apa ke kan. Okay, cikgu tick pada perkataan no tu. Cikgu jangan risau, cikgu tunggu sampai tahun depan pun dia takkan jadi yes. So biarkan je no tu. Okay, kalau nak buku buka macam biasa, jangan tick apa-apa. Okay, cikgu Long Menji tiba-tiba kena kick out. Cikgu kena kick macam mana cikgu ada? Okay, next. Flip direction bawah dia, horizontal kiri ke kanan ataupun vertical atas ke bawah cikgu. Okay, so kita bagaimana cara nak masukkan lagu. Saya ulang balik macam mana nak masukkan lagu. Okay, tengok pada advance lagi. Okay, pada ruangan toolbar setting. Okay, toolbar setting. Okay, dia ada banyak setting ni cikgu. Ada tadi yang tanya saya Cikgu Zah, apa maksud watermark tu kan. Watermark tu untuk supaya ada tulis, kalau cikgu type Zafarul, setiap kali flip muka surat nampak macam bayang-bayang perkataan watermark Zafarul tu. So, semua orang tahu ni buku Zafarul ni tapi saya tak. Dalam buku tu saya letak muka saya terus. Okay. So, saya turun ke bawah lagi. Sampai jumpa. Ni watermark tadi cikgu. Dalam print button ada watermark. So, bila dia print nanti, okay, ada watermark pada setiap muka surat tu. Okay. Ni, bawah dia ada perkataan sound button. Okay, show sound button mungkin apa nama dia, kalau kita tick dia akan ada sound button, dia boleh on, boleh off. Siapa tu? Okay, dia boleh on off lagu tu. Tapi kalau kita jenis autokratik, tak nak orang apa namanya matikan lagu, kau dengar lagu tu sampai habis. Okay, kita tick, kita matikan ni, antikkan dia. So mampu sampai kesudah lawan tu dengar je lagu tu. Okay, apa namanya, bertabah je lah dia dengar lagu cikgu. Okay, so page flipping sound. Ni cikgu mana ni yang berbunyi ni?
Cikgu Azizah Munib minta matikan mic dengan cikgu. Dah macam orang jual roti pula ni. Okey. Okey, sekali lagi masa mana dah lupa nak cakap apa dah dengar tadi tu. Okey. Practice my recorder. Okey. Pada ruangan sound button, okey, pertama show sound button tu kalau cikgu nak ada button tu untuk kalau dia tekan dia bunyi, kalau dia off boleh off kan. So cikgu boleh matikan setting button tu. Kedua, flipping sound. Bila dia flip ada bunyi ke tak? Okey, kalau cikgu nak ada bunyi tekan yes. Kalau antik ni maknanya dia tak ada bunyi, dia diam je. Tapi dia ada efek flip tu. Okey, nak masukkan music. Nampak tak perkataan background sound? Tekan di situ, select file. Carilah di mana pun file MP3 cikgu. Contoh tadi saya mana ke tadi? Okey, saya ambil satu sound effect. Okey, saya open. Okey, dia akan upload. Dia dah upload. Dia akan keluar. Okey, keluar ni Keluar ini maknanya betul lah tu. Cikgu di jalan yang lurus. Okey, next. Number of repeat. Number of repeat ni dia auto negatif 1. Okey. Auto negatif 1 ni maknanya dia tak ada repeat lah. Sekali je habis lagu tu dia berhenti senyap, sunyi je baca buku. So kalau cikgu nak bagi orang tu stres, cikgu ulang lah. Cikgu masukkanlah berapa tik je. Masuk 100 kali, 100 kali lah. Selagi dia open buku tu sampai 100 kali lagu tu akan dimainkan. Dia ulang. Sampai hafal terus lagu tu. So letaklah lagu DDM Friend ke apa ke kan. Dah berjaya, Cikgu Zul dah berjaya apply changes tu tak kabur. Bila kita kat page flipping sound baru jadi hitam. Oh, tak tahulah saya cikgu. Tu saya kata sebab apa namanya saya pun tak nampak apa masalah cikgu. Okey. So dah upload ni. Okey, cikgu tengok. You create fail. Alamak fail. Kena upload balik. Alamak mana file saya. Okay, saya upload balik kejap. Okay. Okay, dia dah upload dan dia akan convert. Kita tunggu. Kejap. Convert ni yang lama ni. Terang, saya tak jumpa save and close. Kalau tak jumpa save and close tu teruk dah Cikgu Intan. Tu bahaya dah tu. Okay, Cikgu Nora ini terangkan kat setting auto flip button. Okay, auto flip. Okay, sementara. Okay. Ada setting untuk auto flip button. Okay, auto flip button ni kalau yang taraf pula, yang tahap-tahap malas sampai tahap dia nak flip buku tu pun malas, kita boleh setkan dia jadi auto flip. Mana dia buka je, cukup masa zret, page tu terbuka. Cukup masa okay, dia punya page tu akan akan flip sendiri. So cara dia okay, cikgu pergi pada toolbar pergi pada advanced tadi, toolbar setting. Di bawah perkataan sound button tadi ada auto flip button. Okay, auto flip button ni kalau secara default dia memang dah on, memang ada. Kalau mungkin cikgu tak nak, okay, cikgu boleh matikan. Ataupun cikgu nak auto flip as startup, dia buka je buku ni dia terus auto flip sendiri. So cikgu tick dia akan jadi enable. Okay, page flipping, number of repeat. Page flipping ni 3 saat rasanya. 3 saat dia akan flip. Okay, laju juga tu, 3 saat dia akan flip. Okay, interval dalam 3 saat. Number of repeat sekali je. Okay, kalau cikgu letak negatif, kalau cikgu letak negatif 1, dia akan play forever.
Play forever. Oh, kejam sungguh cikgu Okay. Samalah macam repeat tadi. Okay, sorry cikgu. Kalau repeat sound tadi, dia negatif 1, dia akan play forever. Forever alone lah cik. Okay, siapa yang baca tu? Okay. So dah siap semua, cikgu apply changes. Okay, cikgu apply. Okay, siap dah ni. Okay, ingat select version, ambil HTML5. Sebab sekarang ni HTML5 ni lebih banyak diterima dalam web berbanding dengan Flash. Flash dah mula dah mula diberhentikan penggunaannya. Okay, tapi masih boleh. PPD Subis ni tanya, e-book ni hanya cloud. E-book ni cloud cikgu, tapi kita ada button untuk dia download. So bila dia tekan download, dia akan jadi soft copy dia lah. Okay, so dah siap semua, cikgu tekan save and close. Okay, saya akan ajar cikgu bagaimana untuk pendekkan link dia dan jadikan dia QR code. Okay. Chia Wong, macam add music macam add ke macam mana? Sekali lagi play, oh dah 2-3 kali dah ni. Okay, siap, cantik. Link with this part already exist, choose another parts. Alamak kenapa pula tu cikgu? Okay, ni dah siap dah dalam kita punya folder. So cikgu tekan, dia ada original link, URL, mana-mana ikut suka cikgu lah. So saya tekan original link. Cikgu nak original boleh, spicy pun boleh. Oh, tiba-tiba rindu KFC pula kan, time-time PKP ni. Okay, so keluarlah paparan ini. Okay, cikgu dah siap. Cikgu flip lah seorang-seorang, bagi puas hati dan pujilah diri sendiri. Oh, dah siap aku punya buku. Okay, nak hebat lagi hantar kat grup sekolah. Okay. Bagaimana kita nak share pada kawan, pada orang lain. Cikgu nampak tak di ruangan atas URL bar tu ada link dia, cikgu copy, paste je. Okay, cikgu copy, paste, hantarlah bagi kat semua orang. Siapa pun boleh, boleh baca. Okay, next. Bagaimana nak pendekkan link dia. Okay, ada banyak URL untuk ada banyak website untuk pendekkan link. Antara yang paling saya suka lah gg.gg. Okay, cikgu pergi kat gg.gg ni. Okay. Kacau betul-betul ni. Okay, buka new tab. Type di atas gg.gg. Okay, akan keluar paparan macam ni cikgu. URL shortener. Apa guna gg.gg ni? Untuk pendekkan link cikgu. Tak adalah cikgu. Selalu kan kalau kita dapat surat perkeliling, tolong isi soal selidik ini. Dia bagi link sepanjang tidak. Kalau dia bagi dalam WhatsApp, dalam Telegram, senanglah kita klik. Tapi dia bagi dalam bentuk surat. Aduh, dalam bentuk surat, lepas tu dia surat print pula tu, bagi link sepanjang-panjang tidaknya. Jenuh kita nak dapatkan link dia cikgu. So kita gunakan shortener. Okay, ni salah satu website shortener, gg.gg. Okay, nampak tak? Kalau cikgu nak login, cikgu register lah. Nanti cikgu boleh edit-edit link cikgu. Kalau tak nak, malas sangat, guna je terus. Dia tak payah register. Okay, put your link. Ni link yang kita copy tadi, pastekan je. Paste kat situ link yang tadi kita ambil daripada atas ni tadi kan cikgu kan. Letak je, paste. Okay, kalau cikgu terus ni dan shorten, dia akan bagi satu gg.gg, lepas tu dia akan bagi link shorten dia ikut suka, randomize. Cikgu boleh customize. Tekan customize. Nampak tak? gg.gg. Okay, cikgu boleh masukkan. Katalah buku ni. So, letak e-book. E-book pula. E-book apa tadi dah ni? E-book panduan. Pula e-book panduan. Lepas tu cikgu shorten.
Ini panduan Ibu Zaf, katakan Zaf 1 contoh. Cikgu tekan shorten URL. Nampak? Dia terus. So lepas ni cikgu tengok cikgu share pada orang link ni je. Link ni dah pendek, tak adalah nak kena apa tadi online.anyfree.com/dtyr/igyy/mobile/index/html. Sampai besok pun nak menghafal je kan. So cikgu pakai gg.gg, dia jadi cikgu customize, cikgu boleh masukkan link cikgu ikut suka cikgu kalau cikgu customize. Okay, dah siap ni. Excellent. Copy your shorten URL. Cikgu dah siap dah shorten URL. Okay, cikgu copy ni dan satu lagi secara automatiknya. Okay, cikgu boleh dapat QR code serentak. Di mana? Tengok bawah ni, QR code for this link. Tekan je QR code for this link. Keluar QR code ni. Copy QR code ni. Save image. Copy, paste lah kat mana-mana cikgu nak dalam apa namanya, dalam Word ke, dalam hantar dalam Telegram ke, dalam Facebook ke, apa saja di ruangan yang cikgu nak hantar image ni. Image apa nama dia, QR code. So tak payahlah sampai 2 kali. Ambil link ni, buat lagi website QR code lain pula, semua serentak kat sini. Okay. So cara dia dah siap. Okay, cikgu dah pendekkan link. Okay, kita uji link kita. Kacau betul benda ni. Okay, tambah. Kita type dekat atas tu. gg.gg/ apa tadi saya punya nama file tu? Ibu Zah. Okay, sini. Ibu Zah 1. Okay, saya pun enter. Okay, dia terus masuk ke link yang sama. Okay. Cikgu boleh lah sujud syukur ke apa ke. Ambil gambar ni, okay, buat. Tak payah kami bagi CJ, cikgu ambil gambar ni, cikgu gantung buat frame. Okay. Cikgu Hazlin tanya, kalau dah shorten customize link, automatic link ebook asal bertukar ke? Link ebook tadi tak bertukar cikgu. Link ebook tetap sama. Cuma sekarang ni kita gunakan third party website untuk pendekkan shorten link tadi. Link yang asal tetap panjang tu. Kalau cikgu ambil yang link asal tetap sama. Cuma link untuk dipendekkan tu je dia dah jadi gg.gg tu. Okay. Esok boleh mula kelas dengan murid. Bagus cikgu Imtisal ni. Okay, cikgu Chia tak dapat masuk muzik lagi. Tak apa cikgu. Nanti cikgu tengok rakaman. Penat dah ulang. Cikgu Robiato, alah kesian. Tak apa cikgu nyanyilah cikgu. Di tepi buku cikgu tu. Cikgu Nazaya nak masuk gigi ke nak masuk gigi? Cikgu Nokong banyak terima kasih. Cik Roslan. Cik Roslan ni dari Word nak tukar ke PDF tu tekan mana? Okey, saya ulang balik cikgu. Buka Word. Okey, katakanlah ni file Word cikgu. Okey, pada cikgu tekan save as. Tekan save as F11 ke? Okey. Kemudian semasa nak save tu, nampak tak file name dia dalam docx tu dokumen. Save as type, cikgu cari PDF. Cikgu cari PDF, cikgu save. Dia automatic akan jadi PDF. Cikgu Razali, jangan penyabar kat sini cikgu. Jangan remove saya. Saya memang suka remove orang. Okay. Okay, so next cikgu. Rasanya dah dapat tentang AnyFlip. AnyFlip ni sebenarnya dah lama dah tapi saya semalam diminta untuk buat slot lagi, so saya fikir apa benda, so lebih baik saya share benda yang cikgu boleh gunakan. So saya rasa AnyFlip sangat berguna untuk guru-guru gunakan. Sekarang ni kita dah menuju ke arah paperless, tapi cuma budaya kita masih lagi suka print kan.
Kita kononnya mengamalkan konsep hijau. Okay, green. Tapi lepas tu dah buat online, apa yang dibuatnya dah online, suruh print, simpan dalam file. So better cikgu buat macam ni. Tengok buku program berapa banyak. Duit tu kita buat jamuan lagi bagus kan. Okay. So next saya nak pergi satu lagi sharing saya pada hari ni. Okay, sharing saya yang kedua ni kejap lagi, ya Allah, saya nak kontrol. Okay, ni sangat berguna untuk ibu bapa, anak, mak ayah yang sekarang ni yang dah baru hari ke berapa hari ni? Hari ke-5 kan? Hari ke-5 yang dah stres, dah tak tahu nak buat apa dengan anak-anak. Okay, biasa anak-anak pagi hantar taska. Ini sehari mengadap diorang pun mengadap muka kita je, diorang jembu, kita pun jembu, nak keluar pun tak boleh. Tengok TV, habis segala TV, segala rancangan dah tengok dah. Okay, so kita boleh buat auto draw. Apa itu auto draw? Kejap, banyak pula mesej. Kurang print, kurang ketat Cik Surah. Betul cikgu. Haliza Adan, tapi yang ni mesti ada internet ya cikgu, mesti ada internet kalau nak flip. Kalau tak nak internet, cikgu download je, dia akan save dalam PDF, dia ada button download. So simpan dalam handphone ke apa ke. Okay. Cikgu Razali ni gg.gg je, yang belakangnya mana? Angel, alangkah bagus ya kalau tesis. Cikgu apakan daya, tesis kena simpan. Cikgu Syazatul Fakria, apa beza add new book dengan batch upload? Okay cikgu, add new book cuma add satu file demi satu file. Batch upload sekali lebih daripada satu. Contoh cikgu ada 3 book, 3 PDF, cikgu nak upload 3 sekali, 3 file yang berbeza, so cikgu pakai batch upload. Dia upload sekali. Kata ada 5 file, cikgu upload 5 terus serentak. Tapi dia akan save kepada satu file demi satu file. Dia berbeza. Cuma dia upload serentak sahaja. Okay. Cikgu Siti Adibah, Cikgu Zan nak minta buku pandu ambil. Okay, nanti saya akan share cikgu sebab buku tu diminta oleh pihak KPM. Jadi saya pun lupa nak share. Dah siap lama dah tu daripada awal hari tu. Okay, so nanti lepas ni saya akan share. Jangan risau Cikgu Razali boleh tak janji jangan besar sangat. Size maksimum 150 MB ya cikgu. Ambil kuat kat Angel, saya tak jumpa. Nanti nak buat Anyflix. Betul cikgu. Kalau tesis buat Anyflix, simpanlah. Tapi pastikan 2-3 bulan sekali atau rajin sebulan sekali masuk link tu. Okay. Boleh tak cikgu Zul kita edit flipbook tu lepas kita save? Setting pada flipbook boleh kita edit. Tapi kalau content dalam flipbook tu kita tak boleh edit sebab dia PDF. Okay, jadi kita buat auto draw. Cikgu Emilia, Cikgu Zah, untuk QR code tu kalau guna button share yang ada dalam Anyflix tu pun boleh kot. Boleh cikgu. Itu direct, apa namanya? Direct link. Okay, saya pun lupa. Kalau cikgu tengok balik pada folder cikgu, dia ada satu button share. Kalau cikgu tekan button share pun dia ada QR code. QR code ni ialah QR code direct link. Okay, yang panjang tu. Okay, tapi kalau cikgu nak pendekkan pun boleh pakai gg.gg. So dia ada 2 cara nak buatkan QR code tu. Pertama, cikgu terus pada folder yang cikgu dah buat tadi, tekan button share, dia akan keluar QR code tu. Copy pula, right click dan juga save image cikgu. Okay, ataupun yang kedua, pendekkan link dalam gg.gg dan dapatkan QR code dari situ. Sama je, terpulang pada cikgu, cikgu nak guna yang mana. Cikgu Azinda ni dah ambil link saya ni. Okay, PPD Subis tanya, bila klik download akan keluar PDF dan flipbook version, apa bezanya? Satu PDF tu dalam bentuk PDF lah originalnya. Dalam bentuk flipbook tu, dia ialah dalam bentuk, kalau cikgu ada software yang
e-book reader. Okay, dia boleh flip. E-book reader. Okay. Cikgu Zah QR code je tak tahu guna. Cikgu Zaitun tak tahu guna QR code. Senang je. Tengok QR code, cikgu scan je guna handphone. Macam mana nak copy shorten tu? Cikgu Nazahia, kalau dah short kan tak payah copy pun, ingat je. Type je balik. Ada Cikgu Holaila, ada tak any apps, any flip dalam phone? Dia tak ada apps tapi sebab dia dalam bentuk web, web based, jadi cikgu boleh buka melalui Chrome dalam handphone cikgu, dalam browser cikgu. Nak masuk kat mana shorten gg.gg? Cikgu Nazaya, nak masuk mana? Masuk gg.gg itulah kat browser cikgu. Okay. Okay, ada maksimum penggunakan untuk Anyflip. Okay, kita tengok cikgu. Apakah perbezaan antara berbayar dengan yang percuma? Okay, saya tekan ni tengok. Kita tengok apa servis dan pricing dia. Okay, yang berbayar ni pun boleh tahan juga. $15 per month. Okay, so cikgu tengok Untuk free, sehari dia boleh 30,000 kali daily open. Kecuali kalau cikgu orang yang sangat penting, cikgu share semua orang berebut-rebut. Okay, so lebih daripada 30,000 kali sehari. Dia bagi limit 30,000 kali sehari untuk orang buka. Baik cikgu. Upload per month dia bagi 150 buku. Maknanya 150 buku, sehari 5 buku lah lebih kurang. Jenuh cikgu hari-hari mengupload e-book kan. Semua segala file semua dia jadikan e-book, hebat sangat ni. Watermark embed, yes boleh. Okay, storage 100 GB. Okay, maknanya 150 MB tu darangan satu dia maksimum sampai semua yang cikgu ada dalam akaun cikgu 100 GB. Password protection dia tak ada, maknanya file cikgu tak ada password protection. Okay. Yang lain semua ada, multi user account, download. Kalau cikgu bayar, tadi ada yang tanya multi PDF to one flipbook. Okay, kalau kita bayar kita boleh buat, tapi kalau free tak ada. Note and annotate pun tak boleh. Kita nak conteng atas buku, buat digital ink pun tak boleh direct. Okay, animated sync, siap ada animated kalau kita bayar, tapi juga tak apalah. Kita pakai apa yang ada tu kan. Apa namanya, bersyukurlah. Tapi kalau cikgu nak bayar pun boleh juga, tak ada masalah. Mungkin kalau cikgu perlukan sangat nak menggunakan, mungkin kena keluar modal sikit lah. Okay, yang lain saya tengok tak ada. Sekejap. Okay, setakat ni tak ada. Okay, dia tak ada limit ada. Dia tak ada nyatakan berapa lama, tapi setahu saya 2-3 bulan kalau cikgu tak buka. Okay, kemudian dia tak boleh dah buka. Jadi cikgu kena buka balik e-book yang baru. Okay, so saya rasa cikgu dah faham tentang flipbook. Okay, kita pergi ke next, apa nama dia, next sharing saya. Sekarang pun dah pukul 11.30. Tadi mula pukul 10 kan? Okay, bolehlah. Okay, so sebelum saya tukar ke slot sharing yang seterusnya, saya open untuk Q&A. So mana-mana cikgu yang nak bertanya, cikgu on mic. Cikgu on mic, tanyalah. Okay, so siapa yang nak tanya boleh tanya sekarang, sebab dalam chat ni jenuh saya nak melayan ni. Ni semua senyap je ni, faham ke? Oh, dahsyat. Faham. Okay. So bolehlah saya ke sharing yang seterusnya.
Ada soalan ke? Dia Nashin tak payah tanya. Boleh teruskan Zah. Ada dalam masa 30 minit lagi lah macam tu. Pukul 12 kan? Ah, Ah. Ada lagi. Boleh. Okey, beres je lah. Faham. Alamak, faham pula semua. Tak ada soalan ke? Kalau ada soalan dia macam panjang sikit. Kusyuk tu semua faham. Semua tengah tu lagu Janam-Janam lah. Aduh. Cikgu jangan letak Janam-Janam. Tak baca buku kan? Menyanyi kan? Siti Rohani binti Saiman. Macam mana nak embed dalam web? Okey, nak embed cikgu ambil link dia. Lama. Okey, cikgu ambil. Okey, pada e-book yang cikgu dah download, dah download pula, yang cikgu dah buat, okey, ada embed code. Cikgu tekan embed code tu, cikgu boleh embed, ni pilihlah yang mana cikgu nak, cikgu boleh embed kod dia di bawah ni ke dalam website cikgu. Kalau cikgu ada blog ke apa ke, cikgu boleh, apa nama dia, copy embed code ni dan paste dekat dalam apa namanya, dalam website cikgu. So dia automatic dalam website cikgu. Okey. Dah sampai mana? Lupa dah. Dah habis roti dah. Okey, kita sambung dengan autodraw tadi. Okey. Cikgu lukis je apa bentuk. Okey, insyaAllah nanti Google server dia akan automatic detect apa yang sedang cikgu lukis. So apa namanya, autodraw.com ni salah satu website yang sebenarnya cikgu boleh guna. Macam saya selalu guna waktu relief. Tapi masalahnya saya nasihat cikgu jangan guna. Sebab apa? Murid jumpa saya, cikgu bila nak relief kelas saya. Dia ingatkan relief tu perkara menggembirakan agaknya. Kan? Aduh. So cikgu dah saya ajar bagaimana nak lukis. Cikgu lukis bentuk sikit dan kemudian cikgu search dekat bahagian atas tu apa yang cikgu nak lukis. Kalau dia tak detect, cikgu cantikkanlah sikit sampailah komputer boleh faham. Kalau sampai kesudah cikgu lukis tak boleh detect juga, okey, dah lah cikgu lupakanlah, tutuplah. Okey. Kedua, okey, kita tengok apakah button-button yang ada di tepi ni. Yang pertama ni select. Okey, cikgu dah lukis. Okay, cikgu tekan button select. Cikgu boleh gerakkan. Ni cikgu boleh edit besar kecil. Kan? Ni nak letak kat ujung ni pemandangan. Ini rumah. Teruk betul lukisan saya ni. Okay. So saya nak gerak rumah kat sini. Apple. Alamak. Rumah apple. Tak tahu lah apa kena-mengena. Letaklah tepi rumah ada buat apple. Lepas tu tiba-tiba pula ada pula piala kat situ. Kecil lah besar piala, besar rumah pula. Okey, lukis. Okey. Dah siap tu lukis lagi, tekan auto draw. Okey, auto draw ni kita lukis sikit dia akan detect. Kalau cikgu tak nak, cikgu nak lukis je direct terus, cikgu tengok function di bawah dia, tekan draw je. Kalau draw, cikgu pilihlah tebal mana beruh cikgu. Okey, cikgu lukis je lah. Katalah ni saya nak lukis ada sungai depan rumah. Kalau kecil-kecil dulu nak lukis mesti ada sungai kat tepi rumah. Tapi sekarang kalau boleh tak nak. Kan banjir kan. Buruk tu lukisan saya. Boleh lah. Tapi kalau masih saya skor rendah, saya lah yang paling hebat lukis ni. Okey, rumah tadi tak siap. Rumah ada, pintu tak ada, masuk ikut bumbung. Pintu tebalnya. Okey, ni tingkap contoh. Okey, next. Cikgu boleh tambah teks. Okey, tekan teks, pilih form apa cikgu nak. Form pula. Font apa cikgu nak. Okey. Kemudian pilih saiz dia. Tag rumah saya. Okey, kemudian bagaimana nak warnakan. Okey, warnakan cikgu ambil fill. Okey, pilih color di bawah ni.
Cikgu nak pilih colour apa? Tak cukup colour tu, pilih. Katalah pokok warna hijau. So tekan. Dia jadi hijau. Tadi warna ni. Warna apa lah pula ni? Rumah saya warna purple. Alamak. Oh, berlubang patutlah. So back balik. Okay, so cikgu boleh fill tu. Okay, next cikgu nak lukis, nak masukkan shape. Cikgu tekan shape. Buatlah shape apa cikgu nak. Okay, dia ada bulat, 4 segi dan 3 segi. Kan, so saya rasa sepanjang cuti ni kalau cikgu bagi anak cikgu hari-hari buat ni, satu dah jimat kertas, satu lagi anak pun jadi seronok. Lama lagi ni kita kena kena PKP ni. Okay, hari-hari kena fikir apa aktiviti. Okay, next ini warna, cikgu nak pilih warna apa. Okay, kalau lukis tadi dia default setting warna biru, cikgu nak lukis guna dakwah hitam, tekan hitam. Pilih auto draw. Okay, so cikgu lukis dia warna hitam. Okay, next yang ni nak zoom. Okay, mata alamak kecil sangat apple ni, cikgu boleh besarkan. Okay, dia sampai 300. Lepas tu cikgu balik 100 balik. Ni besar saiz sebenar. Okay, yang ini button untuk undo, ni untuk delete. Okay, apa yang cikgu lukis ni, okay, cikgu boleh save. Tekan titik garis 3 di belah kiri atas tu. Cikgu boleh download. Cikgu boleh download dia dalam bentuk image. Bolehlah share. Inilah hasil lukisan cikgu. Okay. Okay, apa kegunaan autodraw ni selain daripada sebagai aktiviti melukis? Andai kata cikgu memerlukan image untuk buat soalan, nak buat gambar kan? Selama ni cikgu Google tak dapat, mungkin gambar pemandangan ke apa ke, cikgu lukislah sendiri. Okay, kemudian jadikan dia image, boleh letak dalam kertas soalan cikgu. Atau apa saja cikgu buat, cikgu buat aktiviti ke, lembaran kerja ke apa ke, cikgu boleh gunakan fungsi autodraw ni. Selain daripada tu, autodraw ni cikgu boleh gunakan untuk mengisi masa lapang. Cikgu boring-boring seorang-seorang tak ada kerja kat bilik guru tu, buka laptop, kat handphone ke, buka autodraw kau ni. Layan seorang-seorang, lepas tu pujilah diri sendiri. Alhamdulillah akhirnya pandai juga aku melukis. Okay. Orang lain tak puji, kita pujilah diri kita sendiri. So, saya rasa itu sahaja sharing saya hari ini. Yang pertama tadi tentang Anyflip. Yang kedua tentang autodraw. Autodraw ni cuma sharing sampingan je. Bukanlah sharing utama tadi ialah Anyflip. Okay, insyaAllah nanti kalau ada ruang saya akan buka lagi sharing untuk yang lain. Kalau cikgu ada nak request, hari tu ada cikgu request tentang stage. Saya insyaAllah lepas ni saya akan share tentang stage dan juga satu lagi apps yang lain. Okay. So sekarang ni saya buka sesi Q&A. Cikgu nak bertanya apa, cikgu boleh tanya. Cikgu Ang Suying, apa beza autodraw dengan draw? Autodraw, kita lukis sikit, dia akan detect apa cuba kita lukis. Draw, dia tak detect. Cikgu lukis dia sampai habis. Okay, Cikgu Siti Nurul Izma buat dengan anak-anak. Bukan anak-anak, maknya pun boleh. Kadang-kadang maknya yang lebih. Okay, Li Chat. Apa itu artis? Okay, apa itu artis? Kalau cikgu tekan artis tu, okay, ini ialah apa namanya? Cikgu tengok orang-orang yang apa namanya yang sharekan lukisan-lukisan tu, Selman Design, artis-artis yang menyumbang kepada autodraw ni. Okay, stage. Stage tu nanti cikgu bukan hari ni Nanti. Cikgu Zaki siap share terus dah. TMK SKKB. Oh, ini lebih mudah nak implement tu. Bukan tahap 1 je cikgu. Tahap 1, tahap 2. Sekolah mendengar saya buat, diorang yang menjerit. Suka diorang Lepas tu saya share dengan cikgu, lagi teruk daripada anak muridnya.
Cikgu sampai tak terkawal. Okey, nak padang gambar bagian ni. Oh, saya lupa tadi. Oh, saya dah ke mana dia ni? Saya ajar lukis tapi saya tak ajar macam mana nak padam kan? Okey. Bagaimana nak padam? Okey, cikgu tekan select. Cikgu pergi kat gambar tu, katalah ni pintu ni, apa benda buruk pintu ni. Tekan, lepas tu cikgu tekan button delete. Dia delete lah. Okey. Auto Draw Apps perlu apa ni? Perlu install, tak payah install cikgu. Auto Draw ni dia adalah web base. Jadi dia menggunakan web je. Cikgu buka melalui browser di handphone atau browser di laptop atau di mana sahaja. Semua boleh, dia compatible. SNS, kalau offline tak boleh guna apps ni ke? Cikgu, ni web base, jadi kalau offline dia pun off. Tak boleh guna. Kalau offline cikgu lukis kat kertas je. Cikgu Nazihat, cikgu saya temis tadi, lepas lukis macam mana nak jadi dia gambar cantik sikit. Okey, saya ulang cikgu. Sebelum lukis, jangan lepas lukis. Sebelum lukis tu, cikgu klik pada button di belah kiri tu, auto draw. Okey, baru cikgu lukis. Nanti dia akan detect. Dia akan detect di atas. Tapi bergantung pada line cikgu lah. Kalau line cikgu slow, okey, dia pun lambatlah sikit loadingnya. Biasalah internet kan okey. Nak tanya, boleh tak ni cikgu nak tanya. Boleh tak kita buat macam Jamboard ataupun live board ramai-ramai berkongsi melukis okay. Auto Draw dia bukan dia bukan untuk collaboration cikgu, dia lebih kepada individual. Kalau Jamboard dengan Liveboard dia memang collaboration. Auto Draw ni dia macam seorang-seorang isi masa lapang. Dia tak ada collaboration online. Tak boleh ramai-ramai. Kalau cikgu nak lukis secara beramai-ramai, cikgu pakai Liveboard atau Jamboard. Cikgu I ni macam mana? Okey cikgu, dah tinggal 5 minit lagi. Okey, macam mana Boleh nak teruskan copy paste untuk bertanya. drawing yang sama? Copy paste satu, the whole drawing ke ataupun satu-satu tu cikgu? Kalau satu-satu contoh ni kan, cikgu nak banyak-banyak. Alamak, macam mana tak boleh dia tak ada copy cikgu. Saya cuba. Okey, boleh. Okey, cikgu select, tekan Ctrl C dia untuk copy. Kemudian cikgu tekan Ctrl V. Tekan Ctrl V, banyak pokok. Jadilah satu ladang dah kelapa. Saya nampak. Pandai cikgu ni lukis ladang kelapa. Padahal copy paste je. Okey, image ni cikgu. Cikgu boleh copy, Ctrl C dan cikgu boleh paste dalam Word. Boleh di luar auto draw. Copy ni kemudian paste. Cikgu Amelia rasa bangga sebab pandai melukis. Tahniah cikgu. Akhirnya baru tahu kan ada bakat melukis. Elmi Roziana, cikgu macam mana cikgu warnakan kawasan tertentu? Okey. Cikgu tekan pada button di belah kiri, ada ruangan fill. Cikgu boleh warnakan di kawasan tu. Klik pada mana cikgu nak kata bulatan ni. Klik, okey, dia akan penuh. Dia akan penuh dalam satu bulatan. Cikgu Faizin, boleh tak kita copy? Boleh cikgu. Select gambar tu, Ctrl C, lepas tu paste dalam Word. Kalau yang draw saja boleh warnakan dalam tu tak? Cikgu Elmi Roziana, boleh cikgu. Cikgu lukis, cikgu warnakan sendiri. Cik Roslan, boleh buat drawboard ke? Ramai pelajar lukis. Okey, tak boleh cikgu, tak boleh Macam mana nak save lukisan yang dah siap? Okey, cikgu Nur Alisa. Tekan di garis 3 di belah kiri atas tu. Pilih download. Dia akan download lukisan cikgu.
Alamak, saya tekan apa ni? Okay. Macam mana nak shortcut paste? Pada keyboard, Cikgu Azlan tekan Ctrl V. Memula tekan Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Seronok lah Cikgu Kancil. Okay, Cikgu selamat melukis dengan autodraw Cikgu Suryani guna liveboard. Okay, liveboard tu untuk beramai-ramai collaboration. Tapi kalau kalau autodraw dia tak boleh collaboration, dia seorang-seorang. Dia perlukan ketenangan untuk melukis. Okay, macam mana nak color tak keluar kotak, Cikgu Tan? Okay, kalau katalah lukisan tu dia tak ada penutup. Contoh macam apa namanya, cikgu kena tutupkan dia, baru cikgu tekan fill. Satu gambar cepat macam dia nak delete tak boleh pun. Cikgu Nur Azlina binti putih. Okey, cikgu tekan select, cikgu pergi kat gambar tu, select gambar tu, cikgu tekan button delete. Delete je, dia akan delete lah. Okey, cikgu select, dia akan delete. Jadilah lukisan saya. Rumah saya tapi tak ada rumah pun kan. Ni kalau anak-anak cikgu Syok Chop macam mana nak delete? Okey, tekan select, tekan button delete. Macam mana nak save Cikgu Ghafar? Saya ulang tekan titik, bukan titik, garis 3 di belah kiri atas tu, tekan download. Macam mana nak buat drawing tu overlap? Overlap loan tak ulang. Okey. Apa namanya, cikgu nak tipe-tipe banyak. Control kejap Control, lepas tu Control C, copy, lepas tu Control V untuk paste. Control V, tekan dekat keyboard, CTRL serentak dengan V, dia akan paste. Kalau nak copy, Control C. Syam nak buat soalan saya. Okey, buat soalan saya nanti share. Cikgu Angelina finally boleh drawing. Wah, bagus, tahniah cikgu. Akhirnya baru cikgu tahu cikgu ada bakat melukis kan. Liao Ho Jim, berapakah saiz gambar yang dilukis? Alamak, saya tak pastilah cikgu. Berapa saiz gambar dia? Nak delete macam mana? Tak dapat lagi cikgu Azlinda. Boleh print kan? Cikgu Aliza binti Adam boleh print, cikgu download dan kemudian print. Kat bawah sekali ada delete. Betul cikgu, saya pun tak perasan. Selain daripada tekan keyboard, delete, cikgu select gambar tu, kemudian cikgu tekan gambar tong sampah kat belah bawah sekali tu. Button belah kiri bawah tekan delete. Saya tak perasan yang tu. Okey, Zamzila membahagikan si kecil. Okey, betul cikgu. Bagi dia main, tak apa. Ini ngadak gadget tak apa, sebab selain daripada dia mencetus idea kreativiti, dia membangkitkan bakat dia tu. Bakat yang terpendam tu. Okey, wow, boleh center tu. Boleh print cikgu. Boleh printing. Memang pun saya bagi sebab cikgu Fahana, saya tahu dah tak larat jaga anak dah kan. Macam mana nak dapat menu yang ke atas, Cikgu Siti Asmah? Cikgu tekan auto draw. Ni button yang di kiri ni, kemudian cikgu lukis dulu. Cikgu lukis dia automatik baru dia akan keluar. Do you mean, adakah anda nak melukis? Saya lukis garis tapi dia keluar gambar kuda laut. Tak boleh undo ke? Boleh cikgu? Button di belah kiri ada button undo. Cikgu Fatimah boleh undo. Atas ikon tong sampah. Ingat atas tong sampah tadi. Lena Hashim dah pergi jaga anak. Cikgu Razali boleh buat dalam PSP tu cikgu. Macam mana nak... Cikgu Zaf tak lapar ke? Cikgu Zaf tak lapar ke? Pukul 12 ni Cikgu Zaf. Baru je lepas.
baru je lepas makan roti tadi. Masa Ustaz bagi link. Patutlah pun. Patutlah. Macam mana nak pastikan supaya rumah tu berada di depan? Alamak, soalan kebat ni. Okey, senang je jawapan dia, Cikgu Sheralin. Cikgu lukislah rumah tu kat depan. So dia adalah di depan pokok tu. Bukan CMP. Nak buat rumah, nampak rumah di depan, ada pokok kat belakang. Okey, cikgu lukis pokok dulu. Cikgu Dayang, lepas tu baru lukis rumah. Adalah rumah tu di depan. Kalau dalam Word ada send to back, send to front kan. Cikgu Roslan, Anda dah pandai lukis. Baru tahu kan hari ni baru tahu melukis. Saiz gambar SSS 117 kilobyte. Dia kecil je Cikgu Intan. Sebab cikgu lukis pun 2-3 gambar je. Drag aja untuk gerakkan kiri kanan atas bawah. Cuma untuk lapis tu dia tak boleh nak drag. Okey, Cikgu Sah, ramai kita ni. ada 5 minit lagi ya. Ada dah ingat dah habis dah. Ada lagi 5 minit. Okey cikgu, rasanya untuk autodraw ni saya tak buka kot sesi Q&A sebab rasanya mudah je. Kalau ada soalan cikgu tengok dalam, bubuh dalam chat saya tengok. Untuk gerak-gerakan tekan bukan select, tekan image. Okey, thank you Cikgu Siti Adibah. Ni ramai yang share ni. Cikgu boleh share. Macam mana cara nak share? Tekan titik, tekan button garis 3 di belah atas kiri tu. Tekan share. Dia boleh share kat mana-mana. Nanti dia akan keluar satu link. Keluar satu link. Copy link tu cikgu share lah kat mana. Letak kat Facebook ke apa. Inilah hasil lukisan hari ni. Hasil PKP hari ke-5. Asas KB pula lukis-lukis ni. Betul Cikgu Ranita? Tak ada kerja lukis seronok belakang. Cikgu Rabiatun betul cikgu boleh bagi anak color-color. Cikgu buat apa lukisan tu jangan warnakan. Dan bagi print kan bagi anak warna kan. Ada aktiviti. Macam Syam sudah sanggup lapar. Dah kenyang dah. Cikgu Kamaliah terselah bakat terpedah. Akhirnya tahu kan boleh melukis juga. Abang Zah, dalam ni ada bahagian shortcut. Dia bagi tahu pasal keyboard shortcut. Okey. Kalau cikgu tekan titik, garis 3 tu dia ada shortcut. Tu shortcut keyboard untuk kalau cikgu apa namanya nak gunakan function-function dia. Ada. Send back to bring front. Baru tahu ni. Okey cikgu. Kalau cikgu ada gambar tu and then cikgu nak letak kata tadi rumah di depan pokok kelapa kan. Cikgu tekan bring front. Tu apa simbol pada keyboard tu, bracket tu. So kita cuba buat. Okey, saya select. Saya nak letak, ni rumah saya. Rumah ni tak maulah, saya lukislah baru. Saya lukis baru. Rumah. Buruk tu rumah saya. Okay, boleh lah. Ni dah macam orang dah ni. Okay. Rumah ni nak letak di belakang pokok. Tekan ni. Cikgu select. Select satu rumah ni. Dia dengan pokok-pokok pula geraknya. Okay. Cancel lah. Okay, lukis kat sini lah. Okay, kalau cikgu nak, cikgu jangan lepaskan mouse cikgu tu. So dia akan jadi satu objek terus. Saya dah terlepas juga. Sedih tu rumah saya. Okay, tekan select. Saya ambil ni. Okay, gerakkan. Ni fillkan dia. Tak boleh. Ni maknanya ada yang tak betul ni. Saya lukis ni. Okay.
Saya selectkan semua. Saya gerakkan. Okey, saya nak letak ini di depan. Saya nak pokok ni di depan. Okey, so saya tekan bracket. Okey, dia di depan rumah. Dia jadi automatic di depan rumah. Cikgu. And then kalau saya nak dia di belakang rumah, select. Saya tekan bracket pembuka pula. Dia jadi di belakang. Kalau saya letak bracket penutup, dia jadi di depan. Okey. Okey Zaf, rasanya elok kita wrap up dululah ya. Lepas tu nanti nak sambung boleh sambung sebab peserta dah makin berkurangan. Diorang dah isi borang semua kan tadi kan. Okey. Okey, so saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya hari ini. So saya minta maaf kalau terkasar bahasa termakan roti dulu tadi. So itu Lapar sahaja tu. daripada saya hari ini. Tadi bangun-bangun tidur tadi kan terkejut. Okey, so itu sahaja untuk dari saya hari ini. So terima kasih kerana menyertai slot saya. Kalau cikgu ada apa-apa test, nak belajar tentang apa-apa app, cikgu letak dalam grup e-didik kita, Telegram tu cikgu letaklah. Okey, hasil-hasil cikgu ni cikgu boleh share dalam grup, boleh share di boleh share di Facebook, tag lah, letaklah e-didik Malaysia okey, ajak kawan-kawan join grup e-didik kita. Okey, itu saja daripada saya. Okey, bye. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Zaf. Okey, banyak sangat ilmu yang kita dapat pada hari ini. Kita dah pandai juga melukis dalam auto draw. Okey, kami untuk sijil cikgu tunggu dulu ya cikgu sebabnya kita sedang cross check nama yang di dalam form dan nama yang berada dalam kita punya live sekarang lah. Okey. Untuk yang cikgu-cikgu minta Cikgu Zaf sharekan panduan Google Meet tu semua, sebenarnya panduan tu kami telah pun diminta oleh KPM untuk buat panduan. So Cikgu Zaf lah yang buat panduan untuk Google Meet tu. Jadi benda tu belum lagi di-approve kan Cikgu Zaf, jadi harapnya dapat hold dululah untuk disebarkan. Betul. Sebab kita belum dapat endorse lagi. belum di-endorse lagi. Mana tahu ada sedikit perubahan ke nanti menjadi satu kesalahan ataupun ada pencanggahan pula dekat situ. So cikgu-cikgu sabar, jika benda tu telah di-endorse, dia akan berada dalam ruang ilmu dalam portal digital learning. Okey cikgu. Okey, rasanya kami akan berada di dalam Meet ni sehingga pukul 2. Boleh.